tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau tadi kita dah dengar pidato aspirasi khas daripada Datuk Dr. Afifi, insya-Allah seterusnya kita akan teruskan dengan pidato penegasan, insya-Allah. Terima kasih. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas, Encik Di? Ya, jelas, Presiden. Terus. Okey, baik. Terima kasih yang saya mulakan Profesor Dr. Ridwan Osman, Pengerusi Majlis Syura Kebangsaan, Syekh Dr. Afifi Al-Akiti, seorang tenaga pengajar Oxford, anak Melayu Perak, orang besar 8 negeri Perak, Lieutenant Kedai Besara Melintang Abdullah, salah seorang yang berjasa dalam peacekeeper UN di Kesatuan Afrika, Profesor Dr. Suraj Kumar daripada Friendship Group of Intelligence Services, tak dilupakan juga Presiden ABIM, mantan Presiden ABIM Dr. Mak Manuti, ketika mana kita bersama dengan Malbat Malaysia Battalion dalam usaha untuk memberikan keamanan kepada Bosnia, dan juga Nadir An-Nuri, sahabat saya, anak muda dalam Al-Aqsa Defenders, dan seluruh rakan-rakan yang bersama dalam sidang talian pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini adalah merupakan satu hari yang penting yang mana ABIM kita bersama dengan seluruh rakyat Malaysia, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, tempat, geografi dan sebagainya, kita mahu zahirkan bahawa kita adalah sebuah masyarakat yang mahukan keamanan. Dan hari ini seperti mana yang kita tahu adalah merupakan hari yang diresolusikan sebagai hari untuk peacekeeper pada tahun 1948. Kita juga tidak ketinggalan, kita tidak seharusnya ketinggalan dalam proses untuk kita pastikan kita juga diberikan kesedaran bahawa keamanan sejagat ini adalah suatu part of Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara part of United Nations. Itu kita harus faham. Kita adalah merupakan satu negara kecil yang juga merupakan membinanya United Nations. Jadi kita membawa nilai yang sama. Malaysia atas kapasiti Malaysia, bangsa Malaysia, bangsa yang cintakan keamanan, bangsa yang cintakan keadilan, bangsa yang cintakan kebaikan dan juga saling bantu-membantu untuk memastikan kita bersama-sama mendukung keamanan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak masuk sikit tentang konsep dalam konteks Islam. Kita rakan-rakan bukan Islam sendiri pun sudah maklum. Islam amat menekankan tentang peace ataupun tentang keselamatan. Kita ada budaya memberi salam, Assalamualaikum contohnya. Dan itu budaya sunnah. Bila mana kita memberi, kita mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Allah memberi pahala kalau kita mengucapkan salam kepada orang lain. Jadi ini merupakan satu yang penting, titik penting Islam menekankan tentang konsep peace. Dan dalam masa yang sama, bila kita sebut tentang peace, keamanan, mungkin orang akan kata, oh bila Habib bicara tentang peace di Palestin, orang akan bicara bahawa seolah kita beruntung. Itu tidak sebenarnya. Kita harus faham bahawa peace adalah merupakan, ataupun keamanan itu adalah merupakan jalan untuk kita membawa kepada kemenangan. Saya ambil contoh buku, kalau minta izin saya share buku Syekh Dr. Ar-Raisuni, Maqasid As-Salam. Dia tak nampak sangat ni, sorry. Ya, ini buku Maqasid As-Salam. Dia menceritakan bagaimana kupasan para ulama tentang peace ataupun tentang salam ni amat penting. Dia bukan persoalan kalah menang, tapi sebenarnya ia adalah jalan untuk menuju kepada ke arah kemenangan. Dan ini yang disebut oleh contohnya bagaimana syarah Sahih Muslim dalam buku Ar-Raisuni Maqsud As-Salam, bagaimana Imam Nawawi sebut faedah besar peace itu ialah Fathu Mekah. Kemenangan Islam di Mekah itu disebabkan apa yang kita sebut sebagai peace ataupun perjanjian Hudaybiyah yang membawa kepada kedamaian. Peace ialah jalan untuk kita membawa kepada kemenangan. Fathu Mekah yang disebut oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim, ini jelas bahawa sebenarnya Islam boleh tertegak, boleh menang dengan apa yang kita sebut sebagai As-Salam ataupun peace. Kerana apa? Kerana dengan Hudaybiyah ni yang disebut bagaimana berlakunya interaksi antara Islam dan bukan Islam. Orang memahami Islam tu dengan lebih baik. Kita dapat menangkis salah faham, fitnah terhadap Islam, agama yang disebut sebagai pengganas dan sebagainya. Kita berjaya untuk kita menolak tanggapan ini dengan adanya perdamaian sesama kita. Peaceful coexistence. Kita sebut bagaimana berlakunya penyebaran dakwah. Bagaimana kita melihat berlakunya perjanjian damai dan sebagainya, akhirnya membawa kepada kemenangan. Dan inilah maksud, tujuan utama mengapa kita mahukan keamanan. Kerana apa? Kerana ini keyakinan kita dalam sirah, dalam Islam, kemenangan Fathu Mekah itu merupakan sesuatu yang berdiri atas dasar kedamaian. Dan ini juga yang disebut oleh Syekh Ahmad Yassin Al-Syahid
Dia kata apa? Dia kata Israel sebuah negara yang berdiri atas paksi kezaliman, pembunuhan, kesengsaraan, maka Israel itu akan jatuh atas paksi yang sama. Tetapi tidak dengan Islam yang kita faham dalam syirah. Islam itu, Fathu Mekah itu berdiri atas faktor as-silmi ataupun as-salam, kedamaian yang akhirnya memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam konteks ini juga seperti mana yang kita sebut, mengapa perlunya keamanan, kerana ia membawa kepada al-fathu, kemenangan. Kerana apa? Mengapa kita perlukan kemenangan? Kerana kita mahukan kebebasan. Tuan-tuan, saya ambil contoh apa yang disebut oleh Malcolm X pada tahun 1965. You can separate peace and from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom. Wilayah Palestin, kita tidak pernah menggadaikan misi untuk membebaskan Palestin. Free Palestine, membebaskan Al-Aqsa ini sentiasa menjadi jalan utama untuk kita pastikan mereka diberikan kebebasan dan juga hak. Kebebasan adalah merupakan hak asasi yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, maka atas faktor itu juga kenapa hari ini bersempena dengan International Day of United Nations Peacekeepers yang digazetkan dalam nombor resolusi 57 Palang 129, ABIM kita bersama dengan rakan-rakan pelbagai NGO, hari ini kita menyerahkan memorandum kepada pihak PBB untuk memastikan PBB serius untuk memberikan hak keamanan kepada rakyat Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, juga tadi disebut oleh Syekh Dr. Afifi, tahun 1948, hari ini 29 Mei adalah merupakan tarikh yang pertama Peacekeepers UN dihantar atas nama UNTSO. Tetapi malangnya mandat tidak begitu besar. Atas sebab itu juga dalam memorandum kita sebut artikel 41 UN Charter, bagaimana perlu ada mandate daripada UN Security Council, perlu ada lobby daripada rakan-rakan, dokongan utama daripada UN sendiri supaya adanya usaha untuk memastikan UN Security Council bersidang untuk memberi mandat baru di bawah chapter ataupun di bawah artikel 41 UN Charter bagi memastikan adanya peacekeeping force di wilayah Palestin. Dan tuan-tuan, ini tidak mustahil. Kerana apa? Kerana Malaysia pernah berpengalaman dalam UN Security Council Resolution 2334 ini yang seringkali Abi tekankan. Tuan-tuan, bila mana kita sebut tentang isu Palestin, daripada tahun lepas, 2 tahun lepas, daripada beberapa tahun lepas, apabila kita bertemu dengan rakan-rakan kita di UN, kita seringkali mengulangi UN Security Council Resolution 2334. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana UN Security Council Resolution 2334 ini mengesahkan bahawa kedudukan Israel di wilayah Al-Quds ataupun East Jerusalem dan juga Al-Sheikh Jarrah, Silwan dan sebagainya sebagai haram. Tuan-tuan, kalau kita dapat memastikan tertegaknya UN Security Council Resolution 2334 ini, insya-Allah Al-Quds akan dapat dibebaskan daripada penindasan dan kezaliman Zionis. Dan yang lebih penting, kenapa ABIM konsisten bawa 2334, tuan-tuan? Kerana Malaysia adalah negara yang merupakan key player untuk memastikan UN Security Council 2334 ini tertegak. Tahun 2016, dulu asalnya Mesir sebuah negara yang sepatutnya diberikan tanggungjawab untuk menjadi host kepada persidangan ini, tetapi atas tekanan politik akhirnya mereka berundur. Tapi Malaysia kebetulan waktu itu menjadi non-permanent member of Security Council. Kita berjaya, tuan-tuan. Ini kejayaan Malaysia yang harus diraikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita berjaya untuk membawa UN Security Council ini diluluskan dan alhamdulillah dengan takdir Allah, ia tidak diveto oleh kuasa-kuasa besar, 5 kuasa besar. Dan atas sebab itu juga ABIM, apabila kita bertemu dengan UN, kita bertemu dengan OIC dan sebagainya, kita akan terus ulang 2334. Dan terbaru pada bulan Februari yang lalu, ada yang disebut, boleh saya sebut sebagai a beacon of hope, apabila Pre-Judicial Trial Chamber ICC mengeluarkan satu keputusan memberi kebenaran kepada Palestin untuk membawa kes 2334 ni against Israel. Palestin sebuah negara yang menandatangani Rome Statute, disebut oleh ICC bahawa mempunyai hak untuk menuntut tanah mereka walaupun tanah mereka ini kononnya didakwa dimiliki oleh negara lain iaitu Israel. Ini satu penghormatan kepada Malaysia, kepada kita, dan ABIM kita akan terus membawa isu ini, terus memastikan bahawa artikel UN Resolution Security Council 2334 ini dapat dijalankan, prosecution proses, investigation proses dapat diteruskan dan juga dipercepatkan. Dan buat yang terakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, termasuk Dr. Ahid Abdul Atta, wakil Palestin,
di Asia Tenggara dan juga seluruh rakan-rakan yang bersama. Inilah yang kita sebut semangat bangsa Malaysia. Kita harus faham bahawa isu Palestin ini bukan hanya isu untuk orang Islam, tapi ia adalah isu kemanusiaan. Yang kita tolak ialah penindasan, yang kita tolak ialah keangkuhan, yang kita tolak ialah apartheid. Israel adalah sebuah negara yang apartheid, yang membawa resis perkauman yang akhirnya membawa kepada ketidakstabilan dunia. Dunia hari ini berlakunya dalam konteks the moderation lose its own ground, bermula di wilayah Israel. Apabila Israel seringkali dengan bongkak dan angkuh melawan norma dan undang-undang antarabangsa atas dasar sentimen Zionis apartheid. Sekian, itu saja insya-Allah. Cuma untuk makluman, perbincangan kita dengan pihak United Nations positif dan mereka memberi satu tarikh untuk kita adakan mesyuarat bersama dengan mereka. Kerana apa? Kerana pada asalnya memang kita minta mereka datang dalam Zoom, tetapi ada faktor-faktor tertentu mereka terpaksa menolak, tetapi mereka janji untuk kita bertemu dalam perbincangan secara maya dan untuk dibincangkan secara bertahap insya-Allah. Doakan tuan-tuan, bersama-sama kita pastikan apa yang disebut sebagai peacekeeping force di bawah chapter ataupun di bawah artikel 41 UN Charter yang kita bawa hari ini dapat dilaksanakan. Setidak-tidaknya hasrat rakyat Malaysia untuk melihat kita dapat berpartisipasi memelihara keamanan secara fizikal di wilayah Palestin dapat dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.